Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Anas. Jadi saya hari ini nak berkongsi hasil dapatan yang saya dapat melalui telesidang bersama dengan SISC Plus Alor Gajah, yang mana mereka telah sampaikan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran berasaskan projek. Okey, jadi benda ini sebenarnya orang kata apa, disampaikan oleh JPN Melaka kepada PPD, dan PPD perlu sampaikan kepada guru, yang mana guru yang pergi ke taklimat itu perlu sampaikan kepada guru lain yang berada di sekolah. Jadi untuk pengetahuan semua, pembelajaran berasaskan projek ni adalah sesuatu yang memang ditekankan oleh JPN Melaka. Walaupun orang kata keadaan COVID ini kita tidak boleh bersemuka dengan pelajar, tapi melalui pembelajaran berasaskan projek ni sebenarnya kita boleh menjadikan pembelajaran pelajar tu lebih menarik dan lebih bermakna daripada mereka, sebab mereka boleh buat sendiri benda ni dekat rumah, dan tugas kita hanyalah untuk jadi facilitator dan bantu belajar, guide pelajar, dan akhir sekali menilai hasil daripada apa yang pelajar buat. Jadi benda ni sebenarnya tidak lebih daripada bertujuan untuk menjadikan pembelajaran tu lebih bermakna kepada murid. Jadi kita akan tengok apa sebenarnya kepentingan PBL ni sebenarnya. So dalam PBL ni sebenarnya dia nak pastikan berlaku penjajaran konstruk. Jadi dalam penjajaran konstruk tu, yang pertama adalah dari segi guru. Okey, sebab kita guru yang mana kita membina suasana pembelajaran, yang mana kita nak menyokong aktiviti pembelajaran bagi mencapai hasil pembelajaran yang kita dah tetapkan. Itu adalah penjajaran, bermaksud apa yang guru buat. Yang kita nak capai adalah konstruk, iaitu pengetahuan murid, supaya mereka tu sendiri boleh membina kefahaman untuk diri mereka sendiri melalui aktiviti pembelajaran yang bermakna. Dan akhir sekali, bagi menyokong kedua-dua ni, kita ada PBD, iaitu pentafsiran bilik darjah, yang mana kita akan tafsir tingkah laku murid daripada aktiviti yang kita rancang tu, supaya kita boleh tahu sama ada murid capai atau tidak kefahaman yang kita tetapkan melalui hasil pembelajaran yang masa kita buat dalam tempoh merancang pembelajaran tu. Kemudian, kita nak capai penjajaran perkembangan murid. Okey, yang mana tak lari lagi, kita guru tu sendiri adalah pemangkin kepada pembelajaran dan pengetahuan. Bukan sekadar kita pindahkan maklumat kepada pelajar, iaitu pengetahuan kita kepada pelajar, talk and chop, tapi kita juga bantu pelajar untuk membentuk kefahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui apa yang kita laksanakan di dalam pembelajaran. Dan murid tu sendiri, okey, yang ni yang paling penting, sebab mereka yang akan menentukan apa yang mereka pelajari daripada aktiviti yang kita dah tetapkan. Dan daripada benda tu, kita perlu buat pentafsiran untuk kita tengok sama ada pelajar itu berkembang atau tidak selepas kita melaksanakan aktiviti. Dan boleh jadi secara formatif ataupun sumatif. Okay, sebab dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran, okay, kita boleh tengok dua benda, iaitu pengetahuan yang dinyatakan dan pengetahuan yang berfungsi. So, pengetahuan yang dinyatakan ni kita boleh nilai melalui taksonomi Bloom menggunakan kaedah peperiksaan ataupun ujian. Benda ni kita bagi soalan, pelajar jawab betul atau salah. Okay, yang kita nak tengok adalah pengetahuan yang berfungsi, yang mana apa yang kita ajar melalui dokumen standard kurikulum tu, kita nak jadikan dia berfungsi dalam hidup pelajar. Jadi pentafsiran yang kita nak buat adalah berdasarkan perkembangan, yang mana kita gunakan taksonomi yang ada untuk bina rubrik. Seterusnya kita nak nilai apa yang murid capai. Jadi pentafsiran bukan nak nilai, untuk tafsir. So kita boleh tengok prestasi murid kita. Okay, jadi apakah itu sebenarnya pembelajaran berasaskan projek? Dia sebenarnya adalah pembelajaran yang boleh murid faham sesuatu lebih mendalam, dan dia boleh dibuat secara individu ataupun berkumpulan. Dan pendekatan ini berbeza. Sebab biasanya kita mengajar di dalam kelas, suatu aktiviti itu kita selesai on the spot. Tapi untuk PBL ni, Project Based Learning ni, dia boleh jadi sama ada kita buat selama beberapa hari ataupun selama beberapa minggu, dan dia boleh jadi sepanjang tahun. Dan
tugasan yang dipilih itu adalah berdasarkan bahan-bahan yang mereka boleh dapat daripada kehidupan seharian mereka. Maksud mudah untuk dicari. Dan akhir sekali, okey, semasa projek itu dijalankan, pendekatan PBL ini dia akan mengintegrasikan kandungan mata pelajaran. Okay. Jadi murid tu sendiri, bila kita gunakan kaedah PBL ini, mereka akan belajar melalui penyiasatan autentik. Iaitu penyiasatan yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Bukan contoh dalam buku yang tak ada kaitan dengan hidup mereka pun. Okay. Kemudian, pengintegrasian mata pelajaran yang lebih daripada 2 pun membantu murid untuk memahami mata pelajaran lain yang ada, yang perlu mereka belajar. Dan tugasan ini berorientasikan PAK 21 untuk bina keterampilan dan keberanian murid melalui orang kata kaedah yang menggalakkan murid untuk menjadi kreatif, kritis dan membolehkan mereka berkolaborasi dan berkomunikasi antara guru dan sama-sama mereka. Okay, dan kita hanya bertindak sebagai facilitator. Bermaksud apa-apa sekalipun murid yang bina pengetahuan dan kita hanya bantu untuk guide murid terhadap apa yang mereka perlu buat. Okay? Jadi, kalau kita nak tahu sama ada murid dah berjaya atau tidak belajar melalui kaedah ni, okay, kita kena kumpul hasil kerja dia. Okay, kemudian kita kena tengok tingkah laku murid tersebut. Dan hasil kerja ni kita kena analisis menggunakan rubrik yang mana kita bangunkan sendiri untuk kita tengok bahagian mana yang kita nak perhatikan ataupun kriteria mana yang kita nak tengok dekat murid kita tu. Okay, dan dalam pelaksanaan PBL ni ada 3 fasa. Okay, fasa yang pertama ni adalah fasa yang paling penting. Okay, fasa yang paling pertama ni, so kita pilih tema. Okay, kita pilih tema dan kita sediakan tema tu berdasarkan di SKP. Dan untuk memperkenalkan tema kepada pelajar, kita akan sediakan soalan kebat. Okay, soalan kebat ni bermaksud soalan yang open-end, yang ada banyak tafsiran, yang mana boleh membantu pelajar untuk menyelesaikan tema yang kita bagi itu dari pelbagai kaedah, pelbagai sudut. Maksudnya dia tak tertutup. Jadi semasa kita memperkenalkan soalan kebat ni kepada pelajar, okay, pelajar boleh menggunakan peta iting untuk memahami maklumat ataupun orang kata meneroka lagi apa yang ingin diselesaikan sebenarnya. Dan kita sebagai guru hanyalah bertindak sebagai facilitator. Kita hanya guide pelajar. Okey. Kemudian dalam fasa 1 juga ni kita jalankan aktiviti yang berfokus. So kita boleh tafsir tingkah laku murid dekat situ dan kita boleh buat pembincangan ringkas dengan pelajar untuk berkongsi apa yang kita nak belajar sebenarnya daripada tema ataupun benda yang kita nak perkenalkan, PBL yang kita nak perkenalkan kepada pelajar tu. So dalam fasa yang kedua, yang ini adalah pelajar. So bila pelajar dah, orang kata apa, dah faham mengenai soalan kebat tu, so dia akan pilih penyelesaian ataupun tema dan kita sebagai guru kita kena tengok, adakah apa yang pelajar perkenalkan tu selari tak ataupun sejajar tak dengan di SKP. Okay, kalau sejajar kita boleh proceed, boleh suruh pelajar untuk proceed ataupun pergi kepada langkah seterusnya, iaitu merancang aktiviti. Jadi, biar mereka sendiri yang merancang. Okey, macam mana mereka nak mendapatkan maklumat? Okey, macam mana mereka nak mendapatkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kemudian, mereka juga yang akan merancang pembentangan. So, apa yang mereka pelajar, mereka kena fikir macam mana nak sampaikan maklumat tersebut kepada kita sebagai guru dan kawan-kawan dia yang lain. Dan mereka juga yang merancang tugasan. Jadi mereka perlu fikir macam mana nak hasilkan produk, model ataupun sebagainya berkaitan dengan projek. Dan mereka perlu merancang refleksi ataupun lebih kepada kesimpulan tentang apa yang mereka dah buat dalam projek tu. Dan bila dah mereka laksanakan semua benda tu, kita pergi kepada fasa 3 iaitu pelajar membentangkan hasil projek. Okey, jadi penghasilan projek ni dia tak lebih membentangkan hasil ketugasan ni atau projek atau model ni, dia tak lebih sebenarnya untuk kita mengukur apa yang dah dicapai oleh pelajar. Dan bila mengukur, kita perlu buat pentafsiran yang berdasarkan rubrik yang mana
ikut, orang kata apa, dah jadi satu standard guideline ataupun panduan untuk kita mentafsir pelajar. Okey, dan setiap daripada rubrik tu, bila kita dah nilai, kalau pelajar capai, maka kita perlu bagi tahap penguasaan. Dan ia mesti mengikut mata pelajaran yang kita telah integrasikan. So, bermaksud kalau projek tu melibatkan sains, math dengan bahasa Melayu, so rubrik kita tu mesti ada, orang kata mesti berpandukan daripada di SKP tiga-tiga mata pelajaran tu. Okey, jadi ini kita tengok kita tengok contoh projek yang pelajar buat. Boleh buat projek rumah saya, projek Zoom mini dan sebagainya. Dan ini adalah contoh ini adalah standard kandungan mata pelajaran. Okey, berkomunikasi. Okey, kemudian kita ada standard yang lain. Ini dalam bahasa Melayu, iaitu kemahiran untuk bertutur. Dan kita ada standard yang lain, itu nombor bulat. Okey, jadi daripada gabungan-gabungan di SKP ni, kita kena tengok apa yang kita nak nilai dalam projek tersebut dan kita boleh bina rubrik. Jadi maksudnya sebenarnya, kita tak perlu orang kata apa terikat dengan orang kata apa, kalau matematik bab 1, kita mesti buat projek sains bab 1 juga. Bukan. Bermaksud kalau kita buat satu projek sebagai contoh, kita buat projek bangunan hijau. Contoh bangunan hijau. Jadi sains menilai dari segi keberkesanan bangunan tersebut dalam menjimatkan tenaga. Jadi itu adalah bahagian bab tenaga. Jadi apa yang matematik nilai, mungkin dia boleh nilai dari segi bagaimana pelajar boleh menjimatkan ruang menggunakan benda yang diorang belajar dalam bab isi padu. Dan mungkin bahasa Melayu boleh masuk, nilai dari segi bahasa bila mereka menulis laporan ataupun membuat pembentangan. Jadi ketiga-tiga gabungan tu daripada di SKP berbeza, kita boleh hasilkan rubrik. So automatik kita boleh mengintegrasikan pelbagai mata pelajaran dalam satu projek. Jadi itu konsep PBL sebenarnya. Okey, dan ini adalah contoh rubrik. Yang mana kita boleh bina berdasarkan apa yang kita nak capai ikut di SKP masing-masing. Okey, jadi saya sebagai ketua panitia, yang ni yang saya buat sekarang, iaitu penataran untuk penelitian matematik dan sains. Okey, saya gabung sekali. Okey, dan nanti dalam penjumpaan panitia, kita perlu merungkai di SKP. Maksudnya kita kena tengok di SKP bahagian mana yang kita nak jadikan sebagai tema untuk PBL kita. Okey, dan selepas itu kita kena merungkai di SKP dengan panitia lain. Kita kena tengok mana yang sesuai untuk kita integrasikan dalam projek. Dan apa yang PPD nak, iaitu kita buat projek 2 PBL, project based learning, 2 sekurang setahun. Iaitu Januari hingga Mei 1, Jun dan November 1. Okey, so kita ada masa 2 minggu untuk bincang benda ni sebelum SICS Plus datang untuk bimbing kita pertengahan Februari. Jadi itu saja perkongsian yang saya boleh bagi mengenai PBL. Saya buat secepat mungkin. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh bincang dalam grup, dalam Telegram. Dan saya harap benda ini boleh membantu guru-guru untuk faham sedikit bagaimana nak melaksanakan project based learning ni. Dan yang paling penting, yang kita kena ingat adalah tugas kita sebagai guru, kita kena tentukan tema, kita kena tentukan rubrik, dan kita kena jadi facilitator. Selebihnya adalah pelajar. Kita cuma guide pelajar. Pelajar yang tentukan apa yang soalan kita nak capai sebenarnya. Bagaimana mereka nak mencari maklumat. Bagaimana mereka nak membina model atau membina hasil mawjud yang kita minta. Mereka juga kena rancang apakah cara yang terbaik untuk sampaikan maklumat tersebut kepada kawan-kawan dan guru. Dan mereka juga yang perlu buat kesimpulan daripada apa yang kita dah rancang kepada mereka. Jadi kalau kita tengok benda itu sendiri, dia lebih berat kepada pelajar. Jadi apa-apa soalan pun, saya harap boleh tanya dekat Telegram, dan melalui video ni boleh bantu kita untuk faham sedikit mengenai PBL, dan kita dapat pastikan bahawa kita boleh menyediakan satu pembelajaran yang lebih menarik dan lebih berkesan kepada pelajar.